Salam guys, Muaz Malik di sini dan yes, finally, akhirnya buat pertama kalinya dekat dalam channel ni kita akan unbox peranti daripada Vivo. Dan seperti yang korang boleh nampak dekat depan aku sekarang ni, ya, terpampang kat sini lah, kita akan unbox smartphone yang bernama Vivo Y31. Jadi sebelum-sebelum ni aku actually pernah je review smartphone daripada Vivo. In fact, aku rasa the last smartphone Vivo yang aku review adalah Vivo X50 Pro 5G kalau tak silap aku. Smartphone pertama dekat dunia yang dia letakkan gimbal dekat dia punya kamera utama dia kan. So memang powerful lah. Tapi itu yalah, itu smartphone kategori lain lah. Hari ni kita tak nak cerita lah pasal smartphone tu kan. Sebab harga jualan dia pun memang lain lah dengan Vivo Y31 ni. Jadi pada hari ini kita nak usah-usah sikit lah berkenaan dengan Vivo Y31 ni kan. Sebab kalau kita tengok dari segi dia punya spesifikasi, penawaran spesifikasi dengan harga jualan dia tu, smartphone ni aku boleh kategorikan sebagai sebuah smartphone mid-range lah, yang mana ianya dijual pada tanda harga jualan rasmi RM999 sahaja. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go! Baik, seperti yang korang boleh nampak sekarang ni, ini adalah kotak dia lah, and memandangkan ini adalah produk daripada Vivo. Of course lah, dia punya warna dia tu warna biru lah kan. Sebab warna biru ni memang kira warna signature untuk Vivo lah, untuk dia orang lah. So dekat kotak ni, korang akan nampak few things lah. Dia bagi tahu yang ini adalah model Vivo Y31 Vivo, and model dekat tangan aku sekarang ni adalah model 8GB RAM dengan 128GB internal. Kemudian bila kita pusing pada bahagian belakang ni, dekat sini lah kita akan nampak 4 feature utama yang Vivo nak kita tahulah berkenaan dengan Y31 ni, iaitu yang pertama, ianya menggunakan kamera utama 48MP. Kemudian dia tulis sini juga 1080p Hello Full View Display. Kemudian bateri besar 5000mAh, dan last sekali adalah audio booster. And untuk model yang aku dapat ni, warna dia adalah warna racing black. Macam mana warna racing black aku pun tak tahu lagi. Nama dia pun memang macam unik sikit kan. Dah kenapa pula tiba-tiba ada racing pula kan. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan tengok sama-sama, okay? Jadi untuk Y series Y31 ni, Vivo ada bagi tahu aku lah, yang mana dia orang ada fokuskan dekat 3 jenis kira macam direction lah untuk Y31 ni, iaitu pertama ialah stylish design. Maksud dia tu kira yalah, stylish tu kira style lah kan. Kemudian yang kedua adalah modern colours. So macam nama yang macam warna yang aku dapat ni kan racing black kan. So dia modern colour, macam mana modern tu aku tak tahulah. Dan yang kemudian direction yang terakhir adalah lightweight. Maksud dia dalam bahasa Malaysianya adalah ringan lah. So adakah Vivo Y31 ni akan memiliki ketiga-tiga kriteria tu? Kalau nak tahu, jom lah kita unbox kan. Apa lagi nak tunggu kan? Jom kita buka smartphone ni. Kotak ni, smartphone yang berjadahnya kan. Kotak ni, jom kita buka kotak ni. Betul. Jadi benda pertama sekali yang korang akan nampak bila buka je kotak ni ialah satu lagi kotak lah. Yang mana dalam kotak ni aku yakin lah dia akan bagi satu casing percuma ni, betul tak? Yeah, so dekat sini ada satu casing percuma. Lepas tu dia ada buku manual and ada SIM injector lah, SIM injector tool. And untuk casing dia ni overall aku tengok macam okey lah, tak ada masalah lah. Dia memang tebal, memang tak nampak murah lah. Itu yang paling penting sekali lah. Macam aku personally, aku memang tak suka lah warna yang macam ni. Aku lebih prefer warna yang macam smoky tu kan. Aku rasa by this time pun korang mesti dah tahu dah. Tapi overall casing yang diorang bagi ni bagi aku cukup baik. And in fact siap dia ada protect lagi untuk kamera bump. Lepas tu dia ada protect juga untuk skrin hadapan. So kira okey lah okay? Kemudian tolak tepi jap. Kemudian kita akan nampak Vivo Y31 tu terus lah. So ini Vivo Y31. So kita akan ketepikan terlebih dahulu. Kita letak kat sini, duduk diam-diam. And kemudian dalam kotak korang akan nampak, so inilah dia adapter pengejasan 18W. Okay, 18W. Dia jenis macam ni lah, buka macam ni. Kemudian korang akan dapat kabel pengejasan Type A to Type C. Dan last sekali, yang benda ni memang rare, korang masih lagi dapat earphone secara percuma. Nampak tu? So earphone ni, okay, so dia ada jack ni. Maksudnya dekat sini Vivo Y31 ni dia masih lagi mempunyai port untuk 3.5mm headphone jack lah. So dah settle buat unboxing, kita simpan balik semua macam biasa. Kita akan terus kepada
smartphone kita. Okay, alright, kejap-kejap bagi aku masa letak ni semua. Okay, so sekarang kita akan buka dia punya plastik ni. Sekejap oh, tak payah aku okay, macam ni je. Okay, so kita dah buka plastik dia. Jadi sekarang sudah tibalah masanya, the moment of truth. Kita nak tahu macam mana warna untuk back panel dia ni. Maka marilah kita pusingkan smartphone ni. So 3, 2, 1, kosong. Nice Sekejap, korang perasan tak apa yang aku perasan? Sebab yelah, kalau kau tengok betul-betul kan, dia punya design dia ni macam pernah tengok kan. Aku tak tahulah korang macam mana, tapi dekat dengan mata aku, bila aku tengok secara kasar macam ni lah, dia punya rekaan back panel dia ni memang nampak lebih kurang sama macam Vivo X50 Pro. Betul tak? And kalau korang tengok juga pada setup kamera dia ni kan, setup kamera dia ni memang jenis macam petak lah. Memang sebab tu lah aku kata macam sekali pandang tu, dia memang nampak macam Vivo X50 Pro. And warna dia pun memang nampak cantik lah. Dia nampak elegan. Dan yang paling penting, finishing yang Vivo gunakan ni, dia nampak macam, aku tak tahu, dia macam nampak macam matte, tapi dalam masa ni dia nampak macam glossy juga kan, sebab dia macam ada pantulan cahaya tu kan. And overall, bila aku tengok ni, okey lah, dia tak adalah macam merangkap cap jari sangat dekat bahagian back panel belakang dia ni kan. So bila aku buat macam ni, dia macam kurang kan, dia punya cap jari dia tu. So aku pun tak pasti sama ada ini adalah matte ataupun dia adalah glossy Tapi taklah, aku nampak macam glossy tapi macam matte pun ada juga. So kat sini aku pun macam agak confused sikit lah. Dan alang-alang aku dah cerita berkenaan dengan kamera dia ni, apa kata aku terus sembang berkenaan dengan spek dia kan. So Vivo Y31 ni, dia didatangkan dengan 3 setup kamera dekat bahagian belakang ni, iaitu kamera utama bersaiz 48 megapiksel f1.8. Kemudian pada bahagian bawah ni terdapat 2 lagi kamera, iaitu kamera 2 megapiksel, kamera makro, dan satu lagi adalah kamera depth lah, kamera depth 2 megapiksel juga. Manakala untuk dia punya kamera selfie pula, diletakkan pada bahagian atas depan ni lah, dekat notch kecil ni, yang mana kamera selfie dia adalah bersaiz 8 megapiksel. Jadi aku personally memang sukalah dengan placing dia punya kamera ni kan. Dia macam aku cakap tadi, dia nampak macam Vivo X50 Pro kan. Jadi disebabkan dia macam mirip-mirip X50 Pro, dia macam berkongsi sikit lah aura flagship tu. Senang cerita, Vivo Y31 ni dia nampak mahal lah, sebab dia nampak macam Vivo X50 Pro. Kemudian untuk back panel frosted matte dia ni, okay, aku rasa ianya diperbuat daripada material polikarbonat plastik, and overall aku rasa okey je. Teknologi finishing yang Vivo gunakan pada back panel dia ni memang rasa smooth lah. Bila pegang macam ni pun rasa macam dia rasa selesa lah dekat tangan kan. Tak ada benda lah yang aku nak komplain. Okey je, tak ada masalah apa pun. Jadi untuk warna yang racing black tu, korang boleh nampak lah, dia punya warna hitam dia bukan fully hitam lah. Dia gelap pada bahagian atas, kemudian dia macam turun ke arah kelabu sikit pada bahagian bawah ni. Kemudian melihat kepada keseluruhan smartphone pula, pada bahagian kanan ni terdapatnya volume button, and then korang akan dapat juga power button. Power button dia ni nampak lain sikit tau, sebab ianya juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Pada bahagian kiri ni, aku tengok kosong lah, tak ada apa, kiri kosong. Pada bahagian atas terdapatnya secondary mic, kemudian ada SIM slot lah. So kita akan buka sekarang, kita akan tengok dia menyokong SIM slot jenis apa. Jadi macam korang boleh nampak, Vivo Y31 ni dia menyokong full SIM tray. Bermaksud korang boleh gunakan 2 nano SIM dan micro SD card pada masa yang sama. Kemudian pada bahagian bawah pula, kita akan nampak adanya dekat sini slot 3.5mm headphone jack macam aku cakap pada awal video tadi. Mic yang pertama, slot pengecasan Type-C, dan last sekali adalah speaker grill. Maka aku dah habis dah setup untuk Vivo Y31 ni, and sekarang kau boleh nampak lah skrin yang gedabak besar dekat bahagian hadapan smartphone ni kan. Jadi Vivo Y31 ni dia didatangkan dengan skrin hadapan bersaiz 5.8 inch Full HD Plus IPS LCD display. And melihat pada panel dia ni, overall aku rasa macam agak not bad jugalah. Of course penghasilan warna dia tu memang takkan sama lah macam skrin OLED ke apa kan. Tapi untuk sebuah IPS, aku rasa memang agak not bad lah. Warna dia cantik, kemudian dia punya viewing angle pun kira okey kan. And kemudian dia punya brightness,
Brightness dia pun agak tinggi jugalah. Nampak? Sampai tak nampak kan dalam video kan. And last sekali pada bahagian atas ni korang boleh nampak lah, macam aku cakap tadi, adanya sedikit pancul kecil kan yang menempatkan kamera selfie dia. Maka sekarang jom kita buka YouTube sikit, kita tengok dia punya screen dia kan. Okay, so ini adalah dia punya quality screen dia lah kalau kita tengok video kan. So aku pasang ni video 4K, tapi max yang dia boleh pasang dekat YouTube of course lah 1080p je kan. Sebab dia yalah screen 1080p kan, mestilah dia paparkan 1080p punya content kan. Kalau 1080p punya screen boleh papar 4K punya content, yang itu aku pelik. Okay, jadi macam korang boleh nampak dia punya colour dia semua memang nampak cantik, nampak nice. So ini dia punya view angle dia, not bad. Overall aku rasa macam okay lah, not bad lah. Aku puas hati lah dengan screen dia. Memang overall memang nampak cantik. Kemudian untuk spesifikasi dalaman dia pula, Vivo Y31 ni dia didatangkan dengan penggunaan chipset daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 662. Kapasiti RAM sebesar 8GB, internal storage 128GB. Korang juga boleh masukkan micro SD untuk tambah dia punya memori yang dekat dalam tu. Kemudian dia menggunakan Bluetooth 5.0. Dan yang paling penting sekali, ini bagi aku benda yang paling penting sekali lah, out of the box, Vivo Y31 ni dia dah sekali datang dah dengan versi Android yang paling latest sekali, iaitu Android 11 dengan antara muka Vantage OS 11. Sekejap, aku ni main yakin ni sebut kan, tak betul ke tak kan? Sekejap kita check. Dah cukup lah tu tengok video ni. So kita pergi ke setting kejap ya. Okay, betul lah tu. So korang boleh nampak kat sini Android version 11. Jadi dalam Vantage OS 11 ni, selain daripada feature yang ditawarkan dalam Android 11 tu sendiri, menurut Vivo dia ada tawarkan lagi feature-feature tambahan lah. So dia orang ada inject a few elemen baru lah. Contohnya macam audio booster. Audio booster tu guna dia untuk meningkatkan lagi kualiti audio lah. Dan kemudian dia ada multi turbo 4.0, iaitu optimization khas lah untuk digunakan bila korang nak gaming. Kemudian dia ada iManager lah, and sebenarnya dia ada banyak lah yang Vivo bagi dekat dalam Vantage OS 11 ni. Aku terus terang lah, aku memang takkan cover semua benda tu dalam video ni, sebab kalau aku cover semua feature-feature tu, video ni jadi 30 minit kan, kau bising kan. Senang cerita, cukup lah korang tahu yang mana out of the box, bila korang beli je Vivo Y31 ni, korang akan terus dapat menggunakan Android 11 dengan antara muka Vantage OS 11. Kemudian untuk dia punya kapasiti, okey lah. So aku rasa untuk warna racing black ni, confirm lah dia glossy sebenarnya. Nampak pecak jari kan kat belakang ni kan, banyak juga ni. Tak apa, sekejap aku bersihkan. Kemudian Vivo Y31 ni juga turut didatangkan dengan kapasiti bateri yang memang agak besar juga tau, iaitu 5000 mAh. Dan melihat pada spesifikasi dia tu, dengan penggunaan chip perprosesan kelas pertengahan yang memang power efficient tu, aku boleh menjangkakan yang mana kalau korang gunakan smartphone ni, silap-silap boleh sampai 2 hari penggunaan memang tak ada masalah aku rasa. And on top of that, kalau korang beli Vivo Y31 ni, dia juga boleh berfungsi sebagai power bank, sebab dia ada kebolehan untuk reverse charging. Meaning maksud dia, kalau let's say korang ada smartphone lain yang dah habis bateri, korang boleh gunakan Vivo Y31 ni untuk charge smartphone yang ada habis bateri tu. Dan aku rasa itu je lah untuk Vivo Y31 ni. Tapi sebelum kita berpisah, aku nak test dua benda dulu. Aku nak test dia punya fingerprint scanner, and kemudian aku nak test juga dia punya speaker dia. Nak tengok macam mana, boleh pergi ke tak boleh pergi kan. Okay, so untuk fingerprint dia, fingerprint dia okay. So macam korang boleh nampak, asalkan aku letak je, dia terus baca fingerprint aku dengan cepat, dan yang paling penting sekali tepat. Okay, so fingerprint dia memang laju. Sekarang kita nak test dia punya speaker dia pula. Okay, sound quality dia bagi aku of course lah, dia tak sama macam kalau smartphone tu dia menggunakan setup stereo speaker lah. Sebab Vivo Y31 ni dia menggunakan setup mono speaker je. Ada satu speaker grill ni, ada fire kat bawah, bahagian bawah ni. Satu ni je, dekat bahagian atas tak ada. Tapi untuk sebuah smartphone yang didatangkan dengan mono speaker, macam korang boleh dengar tadi, sound quality bagi aku not bad lah, okay lah. Senang cerita, dia memang sesuai lah dengan tanda harga jualan dia tu kan. Aku pun nak complain macam mana lagi. Asalkan dah boleh dengar dengan clear, kira dah okay lah kan. So sampai
sampai di sini sajalah video kita untuk hari ini. By the way, aku akan letak link pembelian untuk Vivo Y31 ni dekat dalam description box di bawah. Mana tahu kalau korang rasa macam berminat nak usah-usah kan, korang boleh tekanlah link tu. Kemudian kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.